Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, tuan-tuan dan puan yang Allah rahmati lagi Allah kasih sekalian. InsyaAllah pagi ini kita akan mengambil beberapa maklumat daripada ayat-ayat Al-Quran yang kita ambil ayat yang selain daripada surah Al-Jumu'ah. Walaupun kita belum lagi selesai surah Al-Jumu'ah, tetapi kita ingin memperincikan tentang bagaimana nenek moyang orang Yahudi ini, kesalahan mereka, pelanggaran mereka terhadap kitab Taurat. Jadi nota yang ada tuan-tuan telah pun miliki, tuan-tuan boleh buka terus kepada tajuk kesalahan-kesalahan orang Yahudi terhadap kitab Taurat. Ini merujuk kepada dua fasa lah. Fasa pertama adalah nenek moyang orang Yahudi, termasuklah orang Yahudi yang ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, dalam banyak-banyak ayat tersebut dapat kita rungkaikan, dapat kita senaraikan kepada beberapa kesalahan terhadap kitab Taurat. Yang pertama, mereka telah mengubah kitab Taurat. Apa maksud mengubah kitab Taurat? InsyaAllah kita akan terangkan sebentar lagi. Yang kedua adalah mereka telah menolak kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang Yahudi semasa zaman Nabi, mereka tidak dapat menerima hakikat bahawa Rasul yang mereka tunggu-tunggu rupa-rupanya adalah daripada kalangan Bani Ismail, bukan daripada Bani Israel, sekalipun dalam kitab-kitab mereka sudah pun ada maklumat tentang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti kita akan sebutkan ayat-ayat rujukannya. Yang ketiga, orang-orang Yahudi ini mereka bukan suka untuk mendalami ataupun mereka memahami kitab Taurat secara terperinci, tapi mereka suka belajar perkara lain. Antaranya mereka belajar ilmu sihir daripada malaikat Harut dan Marut. Maksudnya orang Yahudi ni mereka suka belajar ilmu khurafat. Nanti kita akan sebutkan ayatnya. Yang keempat, orang Yahudi ini mereka sanggup jual nama Allah, sehingga mereka mengatakan apa yang mereka tafsirkan, apa yang mereka perkatakan tentang kitab Taurat tu, itulah yang Tuhan maksudkan, tetapi bukan itu yang Allah maksudkan. Mereka sanggup jual nama Allah. Yang kelima, mereka suka memutarbelikkan fakta yang tak sama macam kitab Taurat. Nanti kita akan tunjukkan contoh. Yang keenam, mereka telah mungkir janji untuk beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa mungkir janji? Kerana mereka dahulu, nenek moyang mereka dahulu telah pun berjanji untuk memperakui Nabi yang akan datang akhir zaman. Tetapi apabila Nabi datang, mereka nampak depan mata, mereka mungkir janji. Nanti kita akan tunjukkan ayat-ayatnya. Yang ketujuh, orang Yahudi ini mereka merupakan ahlul kitab yang pertama yang kufur kepada ayat-ayat Allah. Yang nombor 8, mereka campur adukkan di antara perkara benar dan perkara batil. Siapa yang buat kerja macam ni? Nanti kita akan lihat yang buat kerja ini adalah di kalangan para ulama Yahudi. Okay. Yang kesembilan, mereka juga menyembunyikan kebenaran tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka tak nak cerita dekat Yahudi lain ni.
walaupun mereka tahu Nabi itulah Rasul akhir zaman, tapi mereka sanggup sembunyikan. Yang ke-10, mereka sanggup jual agama dengan harga yang murah. Yang ke-11, mereka tidak mahu mencegah perkara yang mungkar. Yang ke-12, mereka buat main mempermainkan kitab Taurat. Yang ke-13, mereka tidak mengambil faedah daripada kitab Taurat. Yang ke-13 inilah yang kita kaitkan dengan perumpamaan seperti mana himar. Dalam masa yang sama, tuan-tuan dan puan-puan, 13 perkara tentang kitab Taurat ini ada diulang kembali beberapa ciri dalam tajuk Yahudi menurut Al-Quran. Tuan-tuan, nanti kalau boleh tuan-tuan belik nota ni sampai habis, kerana pada bahagian yang kedua kita ada senaraikan 67 ciri orang-orang Yahudi. Jadi itulah kena baca tu. Sebab dalam pengisian 20 minit ni memang tak dan nak kupas ke 67. Walaupun saya bagi nota 67, tapi waktu kita yang sangat terbatas. Jadi saya harap tuan-tuan dapatlah ketahui, okey, 67 tu apa ciri Yahudi tu. Daripada 67 itu ada 3 atau 4 perkara yang ada kaitan dengan tajuk yang sedang kita bincangkan. Kenapa nak kena tahu tentang orang Yahudi? Kerana kita nak mengelakkan kita ni pun sama macam orang Yahudi. Kita ada Quran, tapi apa yang kita buat terhadap Al-Quran? Orang Yahudi, mereka ada Taurat, tapi apa yang mereka buat terhadap kitab Taurat? Baik, kita masuk kepada rujukan ayat. Cuma saya minta maaf kerana dekat nota tu tiada halaman muka suratnya. Jadi tuan-tuan kena tulislah. Kalau ikut apa yang saya tulis, dia berada pada halaman yang ke-65. Okey, kita tengok terlebih dahulu surah Al-Ma'idah ayat nombor 41. Saya tidak membaca satu ayat per ayat, memang tak sempat tuan-tuan. Ya, kiamat pun dah dekat ni. Jadi nak kena laju sikit lah. Lepas tu kita bagi nota supaya kita sempat membeliknya sambil-sambil makan biskut kering. Baca. Okey. Ayat surah Al-Ma'idah 41 ni saya cepatkan, saya ambil intipati saja. Okey, dalam ayat ini Allah menyebut tentang 2 kumpulan manusia. Yang pertama adalah orang munafik, dan satu lagi Allah Ta'ala kata di antara orang-orang Yahudi. Okey, lepas tu baca lagi ayat dia, ambil yang hujung sekali. Allah kata apa? Mereka merubah perkataan dari tempat-tempatnya. Kalau dalam ayat Quran itu dia berbunyi dekat ayat yang yuharrifunal kalima min ba'di mawadhi'i. Itulah ayat dia, tapi terjemahannya ia ini. Jadi daripada ayat itu kita keluarkan intipati dia, kita dapati mereka merubah perkataan-perkataan dalam kitab Taurat dari tempat-tempatnya. Apa maksud dia? Adakah maksudnya dia letakkan maklumat tu yang ke depan ke belakang ke atas ke bawah, dia tukar yang atas jadi bawah, bawah ke atas ke? Maka kita memerlukan kepada tafsiran ayat. Okey, kita lihat kata Al-Imam Ibnu Kathir. Okey, apa maksud mereka merubah perkataan itu? Maksudnya mereka membuat tafsiran dengan tafsiran yang bukan dengan makna yang sebenar, dan mereka mengubah maknanya setelah mereka faham yang betulnya itu, tapi mereka tak nak cakap yang itu, mereka ubah makna dia. Jadi faham tak maksudnya? Maksudnya mereka apabila baca kitab Taurat, mereka faham sebenarnya Tuhan maksudkan itu, tapi mereka tak nak sebut yang itu, mereka buat tafsiran lain. Itu maksud mengubah perkataan. Siapa yang buat kerja ni sebenarnya? Yang buat kerja ni sebenarnya adalah rahib-rahib, ulama-ulama Yahudi. Kerana
orang Yahudi ni ramai yang pun buta huruf terhadap kitab Taurat dia. Kalau macam kita tak faham apa makna ayat Quran tu, betul tak? Kita orang awam, kita tak tahu apa maksud ayat Quran ni. Yang tahu adalah ulama-ulama. Maka kalau ulama tu jujur, dia akan cakap lah, okey, Tuhan kata begini. Tapi ulama-ulama Yahudi, dia ubah makna. Jadi orang Yahudi yang tak tahu baca kitab Taurat tu, mereka berpandu kepada tafsiran siapa? Tafsiran para ulama mereka. Ada juga, sampaikan ke hari ini, ada juga orang yang dia baca Quran tapi dia sebut tafsiran tu rasa macam tak kena tafsiran tu. Sama panggil macam orang Yahudi tu. Okey, kemudian kita lihat ada satu contoh yang mereka ni tak nak sebut benda yang benar tu. Ada contoh, ada dua orang Yahudi ni, mereka telah melakukan perbuatan zina. Dua-dua tu sudah berkahwin. Kalau dalam Islam kena rejam. Jadi kes itu dibawa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau macam kita orang Islam, dia ada hukum syariah dia, betul. Tapi orang bukan Islam nak rujuk apa? Okey, mungkin kita ikut hukuman sivil lah. Okey. Jadi pada zaman Nabi, orang Yahudi ni mereka nak rujuk apa? Sebab mereka tidak Islam, ada yang tak Islam. So macam mana nak jalankan hukuman orang yang telah berzina? Jadi Nabi SAW pun dalam hadis ni, Nabi tanya dekat dia apa? Okey, dalam kitab Taurat kamu, kalau orang berzina ni kamu kena buat apa? Mereka kata, kami akan conteng muka mereka dengan arang dan kami caci diorang, kami kecam mereka. Mereka cakap macam tu. Nabi SAW pun tak percayalah. Lalu Nabi buat apa? Nabi panggil mereka, okey, tolong datang seorang dari kamu yang tolong baca kitab Taurat kamu. Maksudnya Nabi suruh rujuk kitab Taurat. Ada seorang lelaki, dia agak mata je agak juling sikit. Dia pun baca kitab Taurat tu. Dia baca sampai kepada satu bahagian, dia tutup dengan tangannya. Faham tak? Dia tutup dekat muka surat tu. Lalu Nabi SAW kata pada dia, cuba angkat tangan kau tu. Lalu dia angkat tangannya, rupa-rupanya dalam kitab Taurat itu kata hukuman rejam. Sama macam Al-Quran. Faham kan? Lalu Nabi tanya dekat dia, wahai Muhammad, dalam kitab Taurat ini memang ada hukum rejam, tapi kami menyembunyikan di antara kami. Faham tak maksudnya? Disuruh. Lalu apa Nabi buat? Nabi kata, okay, jalankan hukuman rejam ikut kitab Taurat. Hadis riwayat Al-Bukhari. Tak faham maksud dia tak? Apa yang mereka cuba buat di zaman Nabi SAW. Tapi mereka tak boleh buat apa, sebab Allah turun ayat Quran cerita satu persatu. Baik, kita tengok dalam surah lain, surah Al-Baqarah ayat 42 sampai 43. Ayat ini, tuan-tuan dan puan, adalah ayat yang Allah memberitahu kepada kita, orang Yahudi adalah orang yang pertama di kalangan ahlul kitab yang tak beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, ayat ini tuan-tuan kena take note, sebab surah Al-Baqarah ayat 42 43 ni, kalau tuan-tuan sempat tengok dekat nota ciri-ciri orang Yahudi yang ada 67 tu, dia ada dekat ciri nombor 49. Okey, daripada 67 tu 49. Saya tengah duk fikir ni, macam mana nak selesaikan tajuk Yahudi ni. Tapi saya cubalah secepat yang mungkin untuk bantu untuk memahami siapa tu Yahudi sebenarnya. Kalau tidak, sampai bila-bila kita duduk sebut ghairil maghdub bi alaihim ghairil maghdub, tapi kita enggak tahu pak kenapa mereka dipanggil golongan yang dimurkai. Tapi kalau tuan boleh faham Quran ni, tu takkan rasa, oh patutlah orang Israel perangai dia macam tu. Lepas tu kita kena kaji
Cita-cita mereka. Jadi dalam ayat ni Allah Ta'ala kata apa? Allah Ta'ala kata kepada mereka, wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih. Tuhan kata, dan berimanlah kamu dengan apa yang aku turunkan yang mengesahkan benarnya kitab yang ada kepada kamu. Sebenarnya Allah pernah pesan kepada orang Yahudi supaya beriman dengan kitab Al-Quran. Lepas tu Allah kata apa? Dan janganlah kamu menjadi orang yang mula-mula kafir terhadap Al-Quran dan juga Nabi Muhammad. Okey, itu ciri yang lain. Okey, satu lagi, kita tengok dekat ayat nombor 43 ni, wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Ayat ni kita selalu baca surah Baqarah, jumpa Tuhan kata apa? Dan janganlah kamu campur adukkan yang benar itu dengan yang salah, dan kamu sembunyikan yang benar itu padahal kamu semua tahu itulah yang benar. Jadi orang Yahudi ni, tuan-tuan nanti tolong tengok dekat ciri nombor 44. Ciri nombor 44, kita telah letakkan tajuknya, orang Yahudi ini mereka sembunyikan kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia sembunyikan. Dia tahu Muhammad ni inilah batang tubuhnya, inilah orangnya yang ada dalam kitab Taurat, tapi mereka tak nak terima kitab Taurat tu. Jadi dia sembunyikan tentang kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, tuan-tuan, kita lanjutkan sikit lagi. Ini saya nak tunjukkan kepada tuan-tuan bagaimana Allah bagi tahu orang Yahudi ni ada juga ke yang ummi. Ada. Tengok suratul Baqarah ayat 78 79. Allah Ta'ala kata apa? Wa minhum ummiyun la ya'lamun al-kitaba illa amaniyya wa inhum illa yadhunnun. Ni suratul Baqarah. Okay, ayat ni Tuhan kata apa? Dan di antara mereka orang Yahudi ada yang buta huruf. Mereka tidak tahu tentang Alkitab selain daripada penerangan-penerangan bohong, dan mereka hanyalah berpegang kepada penerangan yang bohong itu. Faham tak maksudnya? Maksudnya orang Yahudi ni ada juga yang tak tahu baca, menulis, dan tak tahu baca kitab Taurat. Okey, tetapi mereka boleh tahu isi kandungan Taurat daripada siapa? Daripada ulama-ulama mereka. Jadi kalau ulama tu dia selewengkan maknanya, mereka ikut yang ulama tu lah. Sebab tu ada juga di kalangan ulama yang dia gunakan ayat Quran untuk tujuan yang batil. Ada. Sama macam orang yang Yahudi. Jadi orang awam dia berpegang kepada ni ulama. So apa dia sebut semua benar, tapi tak semua ulama yang benar. Ya, ayat itu contohnya. Okey, kemudian tuan-tuan, saya nak buat satu lagi contoh. Ini kita tengok satu lagi ayat nombor 79. Jahat dia orang ni. Allah Ta'ala mengatakan, fawailul lilladzina yaktubuna alkitaba biaydihim summa yaqulu hadza min indillah. Tengok ya. Allah kata apa? Kecelakaan besar bagi orang yang menulis kitab Taurat dengan tangan mereka. Diorang dulu mereka salin balik kitab Taurat tu. Ulama-ulama mereka salin. Lepas dia salin, mereka cakap apa? Ini ialah dari Allah. Lepas dia salin tu kan, dia pun tunjuk, yang kami salin ni, inilah sebenarnya yang Allah maksudkan. Jadi orang awam mereka tak tahu
mana yang benar? Mereka berpandu kepada alim, ulama tu, rahib-rahib, pendeta-pendeta tu. Itulah yang dibuat oleh orang gereja. Orang awam dia tak tahu dalam kitab apa, dalam kitab perjanjian lama, perjanjian baru tu apa. Dia nak interpret dia. Dia bergantung kepada padri-padri yang tafsirkan. Inilah perangai ahlul kitab yang ada juga turun kepada orang yang ada Al-Quranul Karim. Sebab tu ayat Quran kita tak boleh baca terus terjemah. Dia kena ada disiplin dalam memahami ayat-ayat tu. Jadi ini yang dilakukan oleh ulama-ulama Yahudi. Okey, kemudian tuan-tuan, yang ayat ni tuan-tuan, sebab waktu kita agak pendek, saya minta nanti kalau boleh tuan-tuan tengok dalam nota ciri nombor 46. Ada ciri nombor 46, mereka berdusta atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey, ada satu lagi tapi tak ada nampuan. Sekejap je 20 minit ni. Saya sambung esok sedikit, kita habiskan tentang kitab Taurat. Lepas tu baru kita akan sambung balik ayat yang berikutnya dalam surah Al-Jumu'ah. Cuma saya tengah cari waktu untuk menerangkan sedikit sebanyak 67 sifat orang Yahudi ni. Mungkin nak kena buat kelas tambahan ni. Cuma nak cari waktu tu. Kalau tuan-tuan berminat nak ketahui secara panjang lebar, insya-Allah saya cubalah cari waktu tu. Kita ni kalau nak tunggu waktu kosong memang tak kosongnya. So kita kena meluangkan waktu tu. Tuan-tuan, sebab saya minta maaf 20 minit memang tak dan nak terang semua. Memanglah saya bagi nota ni untuk bacaan tuan-tuan dan puan-puan. Ataupun saya nak kena buat satu lagi cara yang lain. Mungkin kita kena buat kelas secara di atas talian. Ataupun nanti saya akan berikan link rakaman yang kita dah buat berjam-jam cerita pasal Yahudi ni. Atau tak tontonlah. Cuma sempat tak sempat nak tonton video tu, itu satu isu lain juga. Tapi tak apa, ada niat yang benar, moga-moga Allah memberikan ganjaran pahala. Okey, itu saja tuan-tuan pengisian untuk pagi ni. Tapi tolong rujuk balik nota yang telah diberikan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Tapi jangan lupa ongkosnya ya Pak. Kos nota tuan-puan ya. Sebab saya telah keluarkan wang sebanyak 2,300 untuk membayar 100 salinan nota surah tentang kitab Taurat dan Yahudi ni, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan, mohon ampun dan maaf atas ketidakteraturan isi kandungan saya sampaikan dan juga nota yang tidak ada muka suratnya. Mohon ampun dan maaf ya ibu-ibu, bapa-bapa, ya Allah rahmati sekalian. Kita sudahi dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. والعصر إن الإنسان لفي خسر الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.